Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Bangun pagi jangan lambat, nanti rezeki kena rembat. Apa khabar wahai sahabat? Moga berjaya dunia akhirat. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz pada pagi ini. Saya doakan kepada seluruh keluarga besar Tanya Ustaz yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat mudah-mudahan Allah tunaikan, yang ada masalah semoga dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tapi sebelum itu seperti biasa, di mana pun kita berada, ke mana jua kita pergi, terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Kerana saya difahamkan, kes malam kalau kita perhatikan, dicatatkan sebanyak kes baharu 17,352 kes. Dan kes sembuh baharu dicatatkan sebanyak 20,201 kes. Kes kematian baharu dicatatkan sebanyak 272 kes dan jumlah kes aktif sebanyak 252,668 kes. Jadi kita masih lagi belum menang, terus jaga dan patuhi SOP. Mudah-mudahan kemenangan milik kita semua. Baiklah. Nikmat satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sebut tentang nikmat, terlalu banyak nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Persoalannya ialah, adakah nikmat itu satu ujian? Inilah yang akan kita bincangkan pada pagi ini bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz kita yang sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Kepada anda keluarga besar Tanya Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1888-1677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanya Ustaz TV3. Pastikan anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa tekan 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, dan yang ketiga share. Sharing is caring. Baiklah, jadi tanpa buang masa, jom sama-sama kita hulurkan kepada guru kita untuk pengenalan topik pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Terima kasih pada Da'i Hakim selaku teman saya pada pagi ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seluruh para penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini nikmat juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita suatu manfaat hasil daripada pertemuan kita, di mana topik yang kita bicarakan pada pagi ini berkaitan tentang nikmat suatu ujian. Subhanallah, menarik kalau kita mengambil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sentiasa dipersia-siakan, tidak diambil indah ataupun tidak diambil perhatian. Maghbunun, dirosakkan, fihima, pada kedua-duanya itu, kathirun minan nas, bukan sedikit daripada kalangan manusia, tapi sebaliknya ramai di kalangan manusia tidak mengambil indah dan tidak mengambil perhatian akan kedua-dua nikmat tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam nyatakan as-sihhatu wal faragh. Pertamanya iaitulah nikmat Allah kurniakan kepada kita kesihatan. Berapa ramai yang sedar dalam kehidupan kita ini, yang sihat itu adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita tidak sedar waktu ketika kita sihat, tapi waktu ketika sakit barulah kita sedar nikmat kesihatan itu telah pun ditarik oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita sedemikian rupa. Dan pagi ini kita bersama, mudah-mudahan nikmat tersebut akan terus berkekalan, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum, kalau sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan terus menambahkan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Dan yang kedua, dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan al-faragh, masa kosong yang ada dalam kehidupan kita juga dipersia-siakan. PKP sebagai contohnya, banyak masa-masa kosong yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk memanfaatkan masa yang ada bersama dengan kita, sedangkan masa itu adalah merupakan makhluk Allah. Masa ini dia akan terus bergerak bersama dengan kita dan dia tidak akan mengundur ke belakang. Jadi maknanya, apabila masa itu telah berlalu, berarti usia kita semakin singkat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara seumpama ini perlu kita ambil perhatian. Dan bila kita kaitkan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini, sebenarnya antara kedua-dua nikmat ini, sebenarnya banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Tetapi disebut dengan dua ni, mungkin nanti kita akan perbahaskan kenapa dua sahaja yang disebut oleh Nabi SAW. Jika kita melihat dengan hal tersebut, hakikatnya setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul, terlalu banyak nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, dan antara nikmat yang paling banyak kita sia-siakan ialah yang pertama tadi, iaitu kesihatan. Yang kedua, masa kosong. Jadi gunakan kesihatan kita yang ada ini untuk kita pulun ibadah dan isi masa kosong kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Ustaz dan keluarga besar Tanah Ustaz, soalan yang pertama dari sahabat kita di Facebook pada pagi ini, dari Mar WKN bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, mengapa dikatakan ujian itu satu nikmat? Adakah setiap ujian itu nikmat? Mungkin kita menganggap kegembiraan, keseronokan, kesenangan itu nikmat, tapi tidak kepada ujian kesusahan, kesempitan hidup yang banyaknya mengeluh dan rasa gelisah. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mar WKN atas soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Mar WKN atas soalan yang dikemukakan. Soalannya, mengapakah dikatakan ujian itu suatu nikmat? Nikmat itu satu ujian. Mungkin itu dia punya persoalan pokoknya. Sedangkan apa yang kita rasakan, nikmat itu adalah satu keseronokan, satu kebahagiaan, satu benda yang tak terasa pun ia sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dengan nikmat tersebut itu Allah nak melihat kepada kita sejauh mana kita bersyukur atas segala pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pertamanya kita rujuk di dalam Al-Quran. Rujukan kita tidak lain pada Al-Quranul Karim. Allah menyebut dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 ayat yang berkaitan tentang persoalan nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan apakah nikmat-nikmat? Ya, ala, ulama mengatakan kudrah, kekuasaan Allah. Sebagai ulama mengatakan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu yang kamu ingin dustakan. Subhanallah, banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka. Mereka dustakan, artinya mereka tidak menerima akan setiap peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan dan untuk dijauhkan pada setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu Allah mengingatkan semula. Begitu juga kisah yang berlaku dalam surah Ali Imran sebagai contohnya. Allah menyebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah menceritakan di dalam ayat tersebut itu kisah bagaimana golongan Aus dan juga Khazraj yang satu ketika hampir 100 tahun mereka berperang sesama mereka di zaman jahiliyah, sehingga ada di kalangan mereka itu terkorban dalam peperangan tersebut. Dan akhirnya Allah berikan nikmat kesatuan pada diri mereka dan akhirnya mereka menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dahulunya kamu berada di hujung ataupun berada di tepi daripada jurang dan Allah Subhanahu wa taala lepaskan. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah persatukan mereka itu dengan nikmat persaudaraan. Ia adalah merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu juga di dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan kepada kaum Bani Israel pada ayat ke-40,
Allah kata, ya Bani Israel azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu akan nikmat-nikmat aku yang telah aku berikan nikmat kepada kamu. Apa nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel? Allah sampaikan ataupun Allah lahirkan para rasul-rasul. Allah berikan kepada mereka pelbagai bentuk nikmat-nikmat yang tidak diberikan kepada kaum yang lain. Jadi semuanya itu hakikatnya dia adalah merupakan ujian daripada Allah untuk Allah melihat sejauh mana kita bersyukur atas segala pemberian-pemberiannya. Wallahu a'lam. Pastinya banyak persoalan yang ingin kita bincangkan bersama dengan guru kita, tetapi kita nak bertasbih seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi dalam membincangkan nikmat satu ujian. Jadi kepada anda yang ada persoalan, boleh saja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan yang ingin diajukan berkenaan nikmat satu ujian. Baiklah, kita nak raikan soalan yang kedua dari sahabat kita di Facebook. Ruby Abu Bakar Ruby bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Waalaikumsalam. Setiap hamba Allah itu sudah pasti akan menghadapi ujian dalam hidup, dan ujian itu dalam berbagai-bagai bentuk. Ada yang diuji dalam rumah tangga, anak dan sebagainya. Yang kedua, bagaimanakah nak tetapkan dalam hati bahawa sudah pasti kadang ujian itu satu nikmat. Nak mengingatkan diri sebalik ujian itu pasti ada Allah Subhanahu Wa Taala lah tempat kita untuk bersujud dan memohon doa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang maha mengetahui akan segala-galanya. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Ruby Abu Bakar Ruby. Banyak bunga Ustaz dia bagi kat kita. Subhanallah. Baik. Jadi Ustaz, dan adakah ujian ni pelbagai bentuk Ustaz? Dari sudut rumah tangga, anak dan sebagainya. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Jadi persoalan yang pertama yang diajukan, apakah ujian ini dalam pelbagai bentuk? Jawapannya sudah tentu ya. Dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertamanya dalam surah Al-Mulk. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang pertama, pada ayat yang kedua Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji, alladzi khalaqal maut, menciptakan akan kematian dan juga kehidupan itu kerana Allah ingin menguji di kalangan kamu siapakah yang terbaik dari sudut amalannya, dari sudut aksi dan perbuatan yang dilakukan dalam hidupnya itu, sama ada dia bersyukur ataupun dia kufur dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dalam bentuk ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu, ada beberapa perkara-perkara yang kadang-kadang kita lihat bukan hanya pada kesusahan semata-mata. Sebab itu dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, laisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Sesungguhnya satu perkara yang cukup mengagumkan ke atas diri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya setiap perkara yang dilakukan semua memberikan kebaikan kepadanya. Tiada berlaku demikian, hanya berlaku di kalangan orang-orang yang beriman. Apa perkara tersebut? Yang pertama, apabila dia ditimpa dengan kesenangan, in asabathu sarra syakara, apabila Allah berikan kepadanya kesenangan, kemewahan, maka dia bersyukur atas segala pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan apabila dia ditimpa dengan sebarang bentuk kesusahan, kepayahan, musibah yang menimpa dalam kehidupannya, sabara, maka dia bersabar atas segala dugaan-dugaan tersebut dan dia yakin segala kesusahan-kesusahan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas dia pun tabah dan juga bersabar. Di samping dalam Al-Quran Allah menyebutkan antara ucapan orang yang bersabar ini, mereka menyebut inna lillahi alladzina idza asabathum musibatun qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang kedua, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ketika ditimpa dengan musibah, bacalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kau berikanlah balasan terhadap musibah yang menimpaku dan gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih terbaik dalam kehidupanku, wahai Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan ada sesuatu yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap yang perlu ada. Dan yang kedua, soalan tadi, bagaimanakah nak tetapkan dalam hati bahawa sudah pasti kadang-kadang ujian itu satu nikmat yang mengingatkan diri di sebalik ujian itu pasti ada Allah, tempat kita untuk bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, setiap ujian-ujian tersebut itu adalah nikmat daripada Allah. Yang pertama dalam bentuk nikmat, dan yang kedua dalam bentuk kesusahan itu hakikatnya dia juga adalah nikmat daripada Allah yang mungkin dahulunya kita tidak kenal Allah. Tiba-tiba Allah jadikan kepada kita kesusahan. Daripada dahulu kaya raya, tiba-tiba menjadi miskin. Waktu ketika miskin, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap yang berlaku dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka terlalu leka dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalimah ghafil, lalai dan juga leka itu, maka Allah nak dekatkan manusia itu dengan meletakkan ujian-ujian kepada mereka. Lantas ketika itulah barulah mereka teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itulah para muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terimalah seadanya apa yang Allah berikan kepada kita. Hakikatnya Allah ingin memberikan satu nikmat yang kita tidak pasti bila nikmat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insya-Allah. Subhanallah. Saya tertarik dengan ulasan Ustaz sebentar tadi, yang mukmin ni sangat hebat. Baginya semua baik belaka. Ditimpa dengan musibah, dia bersabar. Ditimpa dengan kesenangan, Allah berikan kesenangan, dia bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita menjadi mukmin seperti yang disebutkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita ada satu panggilan Ustaz di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, Da'i Hakim. Nur Hayati Ismail sini, Kak Yat. Apa khabar Kak Yat? Sihat ke? Alhamdulillah. Da'i apa khabar? Alhamdulillah sihat. Silakan Kak Yat. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat nak mohon sikit kata semangat dan perangsang dari Ustaz lah, sebab dalam 2 tahun kebelakangan ni suami Kak Yat telah diuji dengan sakit buah pinggang dan dialisis. Bagaimana untuk kita mengambil ujian ke atas dia tu sebagai satu nikmat kepada kita, kerana selama ini Kak Yat dilayan dengan begitu baik, dan sekarang baru Kak Yat rasa yang nikmat itu kita kena berdikari sendirilah Ustaz. Lepas tu adakah kita bila di hospital tu, kita bila melihat orang sakit tu Ustaz, adakah itu sebagai satu tarbiyah dan untuk muhasabah diri pada kita juga Ustaz, dan untuk bersabar? Dan kadang manusia ni kita selalu berkalau-kalau Ustaz. Kalaulah masa dulu aku sihat, kalaulah masa dulu aku gunakan nikmat masa lapang tu. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Mohon panduan dari Ustaz ni Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat dari Bandar Tasik Puteri Rawang yang sudi buat panggilan kepada kita. Betul Ustaz, kadang-kadang hari ini kita bagaimana Ustaz cara yang terbaik untuk kita menghadapi ujian itu dengan harmoni Ustaz? Silakan. Subhanallah. Pertama, terima kasih kepada Kak Yat atas panggilan pada pagi ini. Pertama, saya ingin mendoakan mudah-mudahan suami Kak Yat akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafahullahu syifaan ajila ghaira ajil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dengan kesembuhan yang segera dan tidak dilewatkan. Dan yang kedua, Kak Yat, kalau kita nak menambahkan semangat kita, pertama, tolong jadikan Al-Quran itu sebagai pegangan asas dalam kehidupan. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tidak ada suatu ubat, tidak ada suatu rawatan yang terbaik untuk merawat jiwa dan juga hati kita, melainkan kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tadi, ingatlah dengan berzikir mengingati Allah itu akan memberikan ketenangan kepada hati, yang menyebabkan gundah gulana dalam hidup kita, yang menyebabkan kita bercakap dengan perkataan-perkataan yang tidak menggambarkan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Itu berpunca daripada hati, dan hati ini perlu kita jinakkan dengan kita membaca akan Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, perbanyakkan kita juga dengan melaksanakan ibadah salat. Baginda sallallahu alaihi wasallam apabila idza hazabahu amrun, apabila dia ditimpa dengan sesuatu ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang membimbangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda akan melaksanakan salat sunat 2 rakaat
dan boleh kita laksanakan ibadah solat tersebut. Kalau boleh kita dapat laksanakan dalam keadaan berterusan, maka insya-Allah ia akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan yang ketiga, antara perkara yang boleh menambahkan lagi semangat, motivasi dalam diri kita ini, kita baca Al-Quran bukan sekadar kita baca, tapi kita fahami antaranya. Fahamilah kisah-kisah yang Allah bawakan di dalam Al-Quran, bagaimana para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka itu begitu dahsyat sekali. Kisah yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian-ujian tersebut. Cacian, bukan sekadar cacian, perancangan dan konspirasi pihak musuh untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam dihalau daripada kampung halaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bumi Makkah itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaki la ahabbal bilad wa la khairal bilad. Sesungguhnya bumi Makkah ini adalah bumi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bumi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laula ya kalaulah tidak ukhrijtu minki, aku dikeluarkan, dihalau daripada bumi Mekah ini, ma kharajtu, aku tidak akan keluar daripada bumi Mekah tersebut. Tetapi Rasulullah rela untuk meninggalkan kota Mekah atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah, Nabi Yusuf bukan hanya sekadar sedikit ujian, ya, tapi sebaliknya berlaku daripada saat ketika kecil dicampakkan dalam perigi. Adik-beradik tidak suka dan tidak sayang kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dijual menjadi seorang hamba, tapi Nabi Yusuf disebut sebagai orang-orang yang muhsin, mereka yang redha dan menerima ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tingkatkan martabat Nabi Yusuf alaihi salam dan akhirnya bukan sekadar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat turut memuliakan dan menerima segala perintah-perintah dan cadangan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah, cerita-cerita ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Dan ingat, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, nikmat yang berada di dunia dia tidak akan berkekalan, ya. Dan saya ingat dulu ketika saya pernah menghafal satu kata-kata yang pernah diajar pada kami ketika berada pada peringkat STPM dahulu. Ada satu ucapan daripada Qus Ibn Sa'idah, ya. Dia kata apa? Man mata fata wa kullu ma huwa atin lailun dajin wa naharun saj ila akhirih lah. Jadi dia kata setiap yang hidup itu pasti akan mati, dan setiap yang mati itu dia akan pergi meninggalkan kita. Malam akan melabuhkan tirainya dan siang juga dia akan bergerak dan meninggalkan kita. Begitulah hakikat hidup kita di dunia. Tidak ada sesuatu yang kekal bersama dengan kita. Segala nikmat-nikmat yang bersama dengan kita hanya sifatnya sementara. Tapi kita nak dapatkan nikmat yang berkekalan bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah sabar dan syukur kita pada Allah di dunia. Di akhirat kelak, hakikatnya pahala tersebut akan terus berterusan dan akhirnya melayakkan kita untuk duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kekal. Allahu akbar. Subhanallah. Kalau boleh saya simpulkan 3 perkara yang boleh kita buat untuk menghadapi ujian ini dengan penuh harmoni. Yang pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, banyakkan solat. Dan yang ketiga, kita baca kisah para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita nak bertahmid seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang nikmat satu ujian bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Jadi sebarang persoalan boleh sahaja buat panggilan ke 1800-881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita Hana Wan Cik di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bersyukur ketika diuji dengan musibah adalah salah satu ujian sebagai lumrah kehidupan. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah untuk mengurus sesuatu ujian itu
dengan sabar dan takwa, sama ada nikmat itu dalam bentuk fizikal dan material maupun ujian kesihatan. Yang kedua, adakah ujian itu satu nikmat dan dugaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman seseorang, dan apakah bezanya kafarah, kifarah dan istidraj berkaitan tentang ujian Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Hana Wancik atas soalan yang menarik. Betul Ustaz, bagaimana kita nak menghadapi dengan penuh sabar dan takwa? Sebab kadang-kadang kita yang tak kena, kita kata sabarlah. Orang yang kena, kau tak kena tak apalah. Kan? Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Hana Wanci persoalan atas soalan yang dikemukakan dan diajukan pada pagi ini. Bagaimana untuk mengurus sesuatu ujian itu dengan sabar dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, kita mulakan setiap perkara-perkara musibah yang berlaku dalam kehidupan kita, dia dimulakan dengan kata-kata, dengan perbuatan. Itulah respon ataupun sebagai satu tindak balas yang perlu kita lakukan di saat ketika kita ditimpa dengan sesuatu ujian. Itu mulakan dengan ucapan. Hasil daripada ucapan itu akan masuk ke dalam hati untuk mengiktiraf setiap ucapan tersebut. Seperti mana yang saya sebutkan tadi di dalam surah Al-Baqarah pada juzuk yang kedua itu, Allah mengatakan orang yang ditimpa dengan musibah, apa yang dilakukan oleh mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitulah orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan sesuatu musibah, lantas mereka berkata, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ucapan tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tabah untuk kita meletakkan perasaan dalam hati kita menerima sesuatu itu dengan ikhlas dan juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu suht. Sesungguhnya apabila Allah cinta, apabila Allah sayang kepada sesuatu kaum itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji mereka. Fa in radiya, jika dia redha dengan ujian daripada Allah, maka Allah akan berikan keredaan kepadanya. Tapi kalau sekiranya dia tidak suka, mengungkit, bercakap dengan perkataan yang tidak baik, menyesal dan sebagainya, maka pada saat ketika itu tanda-tanda yang tidak redha itu juga membuktikan Allah tidak akan meredai ke atas mereka. Orang yang beriman, dia redha sebab dia yakin bahawa setiap rezeki itu bukan datangnya daripada manusia. Setiap musibah itu bukan datang daripada manusia, tapi datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada perbuatan yang mungkin juga berlaku daripada diri kita. Dan kemudian bagaimana kita nak mengurus hal tersebut? Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya ujian seumpama ini sebenarnya untuk Allah meningkatkan darjat dan kedudukan kita. Betul. Maka apa yang perlu kita lakukan? Pertama juga, saat ketika kita melakukan, ingatkan dan fikirkan semula ada kemungkinan besar dosa-dosa yang selama ini telah pun kita lakukan. Allah ingatkan kita agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan lidah kita juga untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu ayat yang Allah katakan, aku telah katakan minta ampunlah kamu kepada Allah, maka Allah itu Maha Pengampun. Lantaran daripada itu Allah akan menurunkan nikmat-nikmatnya yang berupa hujan, nikmat yang berupa anak, nikmat yang berupa harta, nikmat yang berupa sungai dan kebun-kebun yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada istighfar tersebut. Dan pada saat yang serupa, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita kepada Allah dan eratkan hubungan kita sesama umat manusia yang ada bersama dengan kita, kerana itu juga adalah merupakan penyebab untuk Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Betul juga Ustaz. Dan apakah beza antara kafarah tadi, kifarah dan juga istidraj yang diajukan oleh Hana Wancik tadi Ustaz? Baik, berkaitan tentang tiga jenis tersebut, apa beza di antara kafarah, ya, dia kafarah bukan kafarah. Kafarah, kemudian kifarah dan juga istidraj. Kafarah ini penghapus.
ya. Kafarah ini adalah merupakan penghapus. Jadi kalau kita sebut dalam bahasa kita kafaratuz dzunub, untuk menghapuskan dosa kita dengan cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di akhir pertemuan kita, biasanya kadang-kadang dalam ceramah kita kata kita habis akhiri dengan kafaratul majlis. Penghapus kepada majlis kita tu maksudnya kita nak minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan ataupun memaafkan kesilapan dan dosa-dosa yang kita lakukan di saat ketika berhimpun waktu itu. Jadi kafarah ni asal maksudnya adalah penghapus. Kifarah pula dia adalah merupakan denda. Ya, dari sudut denda-denda yang dikenakan. Contohnya di bulan Ramadan, di antara pasangan suami isteri mereka berpuasa, tapi di waktu siang mereka mengadakan hubungan sebagai seorang suami dan juga isteri yang dilarang di saat ketika berpuasa, maka dia dikenakan denda, ya, ataupun dikenakan hukuman puasa sebanyak selama 2 bulan berturut-turut, berikan makan kepada 10 orang miskin dan sebagainya. Ada arahan-arahan tersebut, denda-denda yang dikenakan. Itu bahasa mudahnya lah dalam bahasa kita. Itulah dinamakan dengan nama kifarah. Dan kemudian yang ketiga disebut dengan nama istidraj. Istidraj artinya Allah mendatangkan nikmat itu berperingkat-peringkat agar mereka ini terlupa kepada Allah dan mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah ingin memberikan hukuman kepada mereka. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebut idza ra'aitallaha yu'til 'abda, dalam sebuah hadis menyebut ma yuhib, dan dalam sebuah hadis yang lain ala ma'asi. Apabila kamu melihat seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seseorang hamba itu apa sahaja yang dia sukai di atas maksiat-maksiat yang dia lakukan, fa innama huwa sidraj, maka sebenarnya itu adalah merupakan istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan juga dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Allah mengatakan falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idahum mublisun. Apabila manusia ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diingatkan pada mereka, mereka lupakan ataupun mereka tidak langsung mengambil akan perintah-perintah tersebut sebagai ingatan dan amalan dalam kehidupan mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka segala nikmat-nikmat yang ada di muka bumi ini kepadanya. Dia nak apa sahaja, dia buat maksiat, semakin banyak harta yang dimiliki. Dan cerita ni kalau mungkin kita boleh nanti ada masa kita akan cuba cerita ashabil jannatain, kisah Qarun dan sebagainya. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada mereka dengan seluas-luasnya sehingga akhirnya fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sehinggalah mereka bergembira dengan apa yang didatangkan kepada mereka. Allah akan cabut nikmat tersebut dan akhirnya mereka akan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada istidraj. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad Firdaus Subhi. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, saya sehat. Sehat orang tua biasalah, tak gaya orang muda. Jadi soalan saya begini ni, Ustaz Dai dan Ustaz sihat ya? Alhamdulillah sihat. Jadi soalan saya begini Ustaz, semua orang suka nikmat ini, tamu-tamu sekali nikmat yang menyeronokkan, contoh dapat kekayaan, dapat apa-apa yang diidamkan ya Ustaz ya. Tapi apabila ni, saya nak tanya sikit, apabila nikmat ini dia dapat, contohnya lah nikmat yang berbentuk musibah ni, sakit, mati dan sebagainya, mereka tidak seronok dan mereka menganggap ini sebagai satu Allah malapetaka yang datang, Allah benci kepada mereka. Jadi bolehkah kita bersikap begini? Ni Ustaz, apabila dapat nikmat yang menyeronokkan, mereka kata ini nikmat Allah beri, tapi bila dapat nikmat yang musibah dan sebagainya ni, mereka kata Allah benci kepada mereka pula. Yang kedua, saya nak tanya sikit nikmat yang disalahguna ni, disalahgunakan nikmat, contohnya poligami ni Ustaz. Poligami ni semua orang suka seronok cerita poligami, tapi apabila dah berpoligami, apa yang dikatakan keadilan tu tak ada pula. Maknanya seolah-olah dia mengabaikan pula nikmat yang diberikan, guna pula nikmat yang Allah berikan kepada mereka ini. Jadi
Bagaimana bentuk orang yang begini pula rupa? Dapat nikmat tapi diabaikan pula nikmat itu. Tidak diselenggara dengan baik. Tidak dijalankan tanggungjawab dengan baik ini. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi tapi tak nampak hari ini pakai emas ya. Jadi senyum nampak gigi. Dan juga dapat ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid, pemanggil setiap hujung nyawa kita. Cantik soalan yang diajukan oleh beliau. Tapi Ustaz, kita nak mendengar ulasannya daripada Ustaz selepas hayat nanti. Kita nak bertakbir seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang nikmat satu ujian bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Jadi sebarang persoalan boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, tadi sebelum kita berhenti berehat, ada 3 soalan yang diajukan oleh Tuan Omar Abdul Majid. Yang pertama, ada di kalangan kita apabila diberikan nikmat yang seronok, dia akan menganggap, wah ini nikmat daripada Allah. Yang kedua, apabila dikurniakan nikmat yang dia tak suka, dia kata ini bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia benci. Dan yang ketiga, menyalahgunakan tentang nikmat poligami ni Ustaz. Jadi apa ulasan daripada Ustaz? Silakan. Pertama saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Haji Omar atas soalan yang bermanfaat untuk kita bersama mengambil perhatian di dalam hal tersebut. Pertama, sikap dan juga tabiat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia begitulah. Ya, di antaranya dalam satu ayat Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dalam keadaan gundah gulana. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupannya kebaikan, maka ketika itu dia akan menjadi manusia yang lokek ataupun manusia yang bakhil. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya suatu kesusahan dalam hidupnya, maka ketika itu mereka akan berputus asa. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim juga bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Tuan Haji Omar tadi dalam surah Al-Fajr pada ayat ke-15 dan juga ayat ke-16. Dan tuan boleh rujuk di dalam ayat tersebut. Allah menceritakan tentang hakikat manusia. Innal insana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, sesungguhnya manusia itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepadanya dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya akan nikmat terhadap kehidupannya itu, maka mereka kata Rabbi akraman, sesungguhnya Allah itu telah memuliakan akan aku. Dan sebaliknya, apabila Allah qadara rizquh, Allah Subhanahu Wa Taala mengkadarkan, menghadkan rezeki yang Allah kurniakan kepadanya, waktu itu mereka akan berkata Rabbi ahanan, ya Allah, engkau telah menghina akan daku. Itulah sikap yang ada pada diri manusia yang kita tidak sedar. Dan Allah sebut manusia itu secara umumnya, tapi tidak bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman, mereka memiliki sifat redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman memiliki sifat sabar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang beriman, mereka memiliki sifat untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua tadi berkaitan tentang soal poligami. Insya-Allah satu kelebihan yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan ke atas umat Islam. Dan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat dalam sejarah poligami ini bukan hanya berlaku sebelum semasa datangnya Islam. Poligami ini sudah pun berlaku pada zaman sebelum datangnya Islam. Kalau kita melihat di dalam sejarah Nabi SAW sebelum datangnya Islam di zaman jahiliyah,
manusia ketika itu berkahwin bukan 3, bukan 4, tapi mereka berkahwin sehingga sampai kepada 10 orang, sehingga sampai kepada 11 orang. Dan sebab itu Allah turunkan dalam surah An-Nisa ayat berkaitan dengan poligami. Tujuannya adalah untuk memelihara dan menjaga akan keadaan maruah wanita itu sendiri, ya. Sebab itu Allah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Allah menyebut di dalam ayat tersebut, nikahilah oleh kamu akan para wanita ma tabalakum, yang baik bagi diri kamu itu, masna 2 ataupun thulatha 3 ataupun 4. Fa in khiftum, akan tetapi kalau sekiranya kamu takut untuk kamu berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja daripada wanita-wanita tersebut. Konsep dalam Islam mudah. Islam meletakkan kalau nak berkahwin lebih daripada seorang, mereka mestilah berlaku adil dalam kehidupan keluarga tersebut. Dan yang kedua, ingat, sebagai seorang lelaki, mereka adalah merupakan orang yang bertanggungjawab mengatur dan menyusun kehidupan keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kami itu adalah pemimpin, dan setiap daripada pemimpin nanti akan ditanya dan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap rakyat-rakyatnya. Kalau sebuah keluarga, anak-anak, isteri itulah merupakan rakyat kepada seorang suami, nanti Allah Subhanahu wa taala akan persoalkan. Sebab itu berhati-hati dalam hal-hal seumpama ini, yang mudah-mudahan hidup kita ini dipenuhi dan dilimpahi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apapun setiap nikmat dan ujian yang telah Allah berikan kepada kita itu merupakan satu teguran ataupun satu perkara yang untuk membuatkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita nak meraihkan soalan seterusnya daripada sahabat kita, Salal Rasid Cikci bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah ciri-ciri mukmin yang beriman itu apabila diuji dengan musibah dan nikmat akan terbit dari mata hatinya berupa berita gembira sebagai pengukur nilai keimanan, lalu menjadikan kedua-duanya medan untuk menambah amal ibadah? Kerana ketika diuji akan hadir dalam dirinya rasa syukur, redha dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam mengenai istidraj dalam nikmat ujian kesenangan hidup seseorang tanpa melakukan solat, dan apabila dirinya diuji dengan kehidupan yang susah dan ditimpa musibah, barulah mahu mencari Allah sebagai tempat mengadu. Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Sal Rashid Cikci atas persoalan yang telah pun diberikan. Antara soalan yang diberikan itu, ciri orang-orang yang beriman apabila diuji dengan musibah dan nikmat akan terbit dalam mata hatinya akan berupa berita gembira. Itu menarik tentang hal tersebut. Kalaulah kita mampu untuk melahirkan kegembiraan, sama ada kebaikan yang menimpa kita ataupun sesuatu keburukan yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, lantas mata hati kita terasa gembira dengan ujian tersebut, maka itu adalah merupakan seorang yang hebat, manusia yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya juga musibah itu adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang seorang suami yang begitu menanti-nantikan kelahiran seorang anak. Dalam tempoh masa yang begitu lama, Allah tidak takdirkan akan anak tersebut dilahirkan daripada perut seorang isterinya ketika itu. Tiba-tiba Allah takdirkan anak tersebut itu wujud ataupun ada di dalam perut seorang isteri ketika itu. Betapa gembiranya perasaan yang ada pada dirinya menanti-nantikan kelahiran anak tersebut. Maka tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah di saat kelahirannya anak tersebut meninggal. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, qabattum samarata fuadi, apakah kamu telah mencabut hasil daripada kasih sayang ataupun mata hatinya ketika itu? Jawab daripada malaikat, ya wahai Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu perhatikan kepada orang tersebut? Hamidaka wastarja, dia memuji kamu. Tengok, dilihat dari sudut perkataan anak meninggal yang dinanti-nantikan ketika itu dilahirkan, tiba-tiba masih ada perasaan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, sedangkan itu merupakan satu musibah, bukan satu perkara yang mudah. Dia sebut dengan kalimah alhamdulillah, anak aku telah pun meninggal, dan istarja, dia mengucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habuan yang Allah berikan ketika itu,
Allah mengatakan kepada malaikat, ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuha baital hamdi. Binakan baginya itu sebuah rumah ataupun sebuah istana nanti dalam syurga. Catatkan istana itu dengan nama istana pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Satu perkara yang cukup indah yang kalau sekiranya kita mampu masih lagi di saat ketika menimpa musibah dalam hidup kita ini, maka kita menyebut kalimah alhamdulillah, alhamdulillah atas ujian-ujian tersebut, ya. Cuma jangan silap hari bulan nanti orang melihat lain pula. Isteri meninggal kita pun sebut alhamdulillah. Dia akan memberikan maksud yang berbeza. Cuma dalam hadis itu menyatakan orang yang masih lagi ditimpa dengan ujian tersebut masih lagi sanggup untuk mengucap kalimah alhamdulillah. Kemudian yang kedua, soalan berkaitan tentang pengertian istidraj itu seperti mana yang telah pun saya nyatakan tadi. Semakin ia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmat dalam kehidupannya. Apa yang dia mahukan semuanya dapat dalam kehidupannya, sehingga akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dinamakan sebagai istidraj. Dan menariknya dalam hal ini, di saat ketika ia ditimpa dengan kesusahan, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi mengasihi dalam hidupnya, kerana ia tidak lagi meninggal dalam keadaan dia melakukan maksiat kepada Allah. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, yub'atsul 'abdu ala ma mata alaih. Dalam satu riwayat yang lain, ala niyatihi. Dibangkitkan manusia nanti pada hari kiamat kelak itu atas apa yang dia mati. Dalam riwayat lain mengatakan atas apa yang dia niatkan ketika itu. Kalaulah matinya dalam melakukan maksiat kepada Allah, wal iazubillah, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, saya di antara orang yang turut serta menguruskan jenazah-jenazah COVID-19. Masya-Allah, banyak pengajaran-pengajaran yang diperolehi apabila kita melihat wajah-wajah mereka dan keadaan-keadaan mereka yang pelbagai bentuk. Dalam keadaan ada di kalangan mereka yang wajahnya gembira, ada di kalangan mereka, masya-Allah, kita tidak mampu untuk menggambarkan semuanya itu, mampu untuk memberikan keinsafan bahawa setiap yang hidup ini akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di saat matinya melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta berlindung daripada Allah agar menjadi insan-insan seumpama ini. Dan menarik dalam soalan ini, masih lagi ada harapan di saat ketika ditimpa musibah ia ingat kepada Allah, membuktikan Allah masih lagi sayang dalam dirinya. Yang mudah-mudahan orang seumpama ini dapat kembali ke pangkal jalan untuk bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan ia menjadi insan yang saleh dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sebagai idaman bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa memerhatikan kita, Allah sentiasa menyayangi kita dengan memberikan pelbagai nikmat dan ujian untuk mendekatkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Firdaus Subhi, Haji Sinon ya, Haji Mahmud Saleh. Masya-Allah. Macam suara tu? Okey, baik. Baik, persoalannya tadi Ustaz dah banyak cerita. Kalau dibagi sehat, nikmat Ustaz. Jadi kalau dibagi harta banyak, rumah banyak, kebun besar-besar, itu juga nikmat Ustaz. Jadi nak tanya Ustaz, adakah nikmat tu satu ujian juga ke ataupun bagaimana? Pergi pasar, beli ubi, Nun nampak gigi. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Tekinon. Cantik pula pantunnya tu kan. Baik Ustaz, betul juga. Hari ini ada orang diberikan pelbagai nikmat, kertanya besar, rumahnya besar kan. Barangkali mungkin isteri pun sihat. Jadi bagaimana Ustaz, adakah ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, menarik. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Haji Tekinon atas soalan yang begitu bermanfaat pada pagi ini, yang kadang-kadang orang terlupa berkaitan tentang soal nikmat yang diperolehi itu seakan-akan itu ia merasakan satu kemuliaan, tasyrif. Betul. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang hakikatnya itu adalah merupakan satu tanggungjawab yang berat bagaimana kita nak mengolah nikmat yang Allah kurniakan sementara kepada kita. Di dalam Al-Quranul Karim, saya tertarik, saya terlupa nama surah tersebut, tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kemudian Allah menyambung dalam ayat tersebut, wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap daripada jiwa manusia itu akan merasai kematian. Tidak ada seorang pun yang tidak akan merasai mati. Dan kemudian Allah sambung dalam ayat tersebut, saat ketika sebelum matinya manusia itu, kami akan menguji ke atas kamu semua bisyarri wal khairi, dengan sesuatu kesusahan, dengan kepayahan dan juga kebaikan-kebaikan, fitnatun,
ya sebagai fitnatan, sebagai satu fitnah daripada Allah. Fitnah ini bukan maksud istilah kita fitnah. Fitnah ini bermaksud imtihan, satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami Allah ingatkan semula di dalam ayat tersebut, kepada kami kamu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas sekali daripada ayat tersebut itu, sama ada baik, sama ada buruk, sama ada bahagia, sama ada susah, semuanya itu adalah merupakan ujian yang pastinya akan dilakukan kepada orang-orang yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan khusus kepada orang yang beriman pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada mereka. Kenapa? Sebab dalam satu ayat yang lain Allah kata makanallahu liyadharal mu'minin. Allah tidak akan tinggalkan orang yang beriman melainkan setelah Allah menentukan liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Tujuannya untuk Allah membezakan siapa di kalangan mereka yang baik dan siapa di kalangan mereka yang buruk. Itulah dia ujian-ujian yang Allah berikan pada kita. Kalau kita kaya, sejauh mana kekayaan kita pergunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya Allah berikan kepada kita jawatan, sejauh mana jawatan yang kita pegang dalam hidup kita ini kita pergunakan untuk melaksanakan tanggungjawab dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu jugalah dengan nikmat kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita. Subhanallah. Betul, setuju dengan Ustaz katakan tadi, kita gunakan nikmat ini ke jalan yang Allah sukai, ke jalan yang Allah redha. Itulah tanda orang yang bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, dia sebut juga tentang nikmat satu ujian pada pagi ini. Saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook oleh Jura Azlin Sufian bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang itu berbeza-beza. Ada yang kehilangan insan tersayang, kehilangan pekerjaan, masalah kesihatan dan pelbagai lagi ujian lain. Redha bagi sesetengah orang mungkin senang untuk dituturkan, tetapi belum tentu benar-benar melekat di jiwa. Soalan saya, bagaimana merawat hati untuk lahirkan sifat redha? Mohon pencerahan. Terima kasih. #dia tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Jura Azlin Sufian atas soalan yang menarik. Silakan Ustaz. Baik, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jura Azlin Sufian atas soalan yang dikemukakan. Memang ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap seorang itu dia berbeza-beza dalam kehidupannya, sehingga kan ada sebuah hadis, walaupun hadis ini diiktibarkan sebagai hadis yang dhaif, tetapi disokong dengan hadis-hadis yang lain. Saya nak bacakan sedikit hadis ini, agak panjang sedikit, tetapi saya tertarik dengan hadis tersebut daripada hadis Anas dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku. Lantas dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, Rabbuka yukri alaikas salam, Allah Tuhan kamu itu telah menyampaikan ucapan salam ke atas kamu. Dan dia kemudian berkata malaikat Jibril, sesungguhnya di antara hamba aku itu man la yuslih imanuhu, tidak elok dan tidak cantik akan imannya itu, tidak akan elok imannya itu illa bil ghina walau afqarathu lakafarah, ya, melainkan dengan kekayaan. Kalau Allah jadikan miskin, dia akan menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya hadis ini juga menarik. Allah jadikan sebahagian manusia itu kaya, apabila dijadikan miskin dia akan kufur pada Allah. Ada manusia, orang yang beriman itu Allah jadikan dia miskin. Kerana apa? Apabila dia diberikan kekayaan, dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di kalangan umat Islam orang yang beriman itu Allah jadikan dia sakit, kerana apabila Allah berikan kesihatan, maka dia juga akan lupa kepada Allah. Begitulah sebaliknya, ada orang yang Allah berikan sihat, sekiranya dia berada dalam keadaan sakit, dia akan lupa kepada Allah. Itulah yang Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi, ya, kalaulah sekiranya Allah hamparkan di muka bumi ini akan rezeki kepada hamba-hambanya, nescaya mereka akan melampau di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan timbul rasa bersyukur pada Allah. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah turunkan mengikut kadar-kadar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menarik atas perkara tersebut. Memang kita berbeza-beza, soalnya sejauh mana pemberian-pemberian yang Allah kurniakan kepada kita, kita pergunakan untuk mensyukuri akan nikmat-nikmat tersebut. Dan selain daripada itu, antara soalan yang dikemukakan antaranya perkara yang berkaitan dengan redha, bagaimana merawat hati untuk lahirkan sifat redha.
Kita nak rawat hati kita ini untuk lahir sifat redha. Pertama, seperti mana yang saya katakan, tolong baca tentang sejarah-sejarah para anbiya, sejarah-sejarah para nabi, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam kehidupan mereka bagaimana mereka menghadapi kesusahan. Dan begitu juga pada saat yang serupa, jangan biarkan lidah kita ini terbiar begitu sahaja, tapi ajarlah lidah kita ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca Al-Quranul Karim, dan yang kedua, berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nikmat yang begitu besar. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang berselawat kepada Nabi sekali selawat, 10 kali Allah mendoakan kepada kita. Dan apabila doa daripada Allah itu bermaksud rahmat dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, insya-Allah hati kita akan terhibur apabila lidah kita latih untuk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana untuk kita menimbulkan redha dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kalau kita susah, kita lihat orang yang lebih susah berbanding kita, mudah-mudahan akan menjemput syukur dalam kehidupan kita. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan guru kita, tetapi Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan menonton Tanya Ustaz untuk siaran 30 minit tambahan di TV9. Jumpa selepas ini. Tanya Ustaz, dia tahu, jangan keliru. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim juga Ustaz Firdaus Subhi, dalam membicarakan nikmat satu ujian. Jadi kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, boleh saja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan kepada anda yang sedang menonton menerusi Facebook, kalau boleh jangan lupa untuk buat 3S. Yang pertama, suka. Akak tak berapa faham suka ni, like. Yang kedua, siapa. Yang ketiga, share. Mudah-mudahan ramai lagi dapat manfaat hasil perkongsian dari guru kita pada pagi ini. Baiklah, tadi Ustaz ada sebut tentang yang para sahabat, para nabi dahulu lebih teruk ujiannya berbanding dengan kita. Jadi ada satu soalan yang boleh kita kaitkan dengan ulasan Ustaz sebentar tadi daripada Al-Shal di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz kongsikan serba sedikit di dalam Al-Quran, banyak diceritakan kisah-kisah ujian kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para sahabat, dan tak kurang hebatnya ujian kepada Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, dan menjadikan ujian itu kemanisan iman dan meningkatkan nilai takwa supaya menjadi motivasi kepada masyarakat masa kini bila mana berdepan dengan sebarang bentuk ujian atau musibah. Yang kedua, bagaimana pandangan sahabat Rasulullah SAW iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab menjadikan ujian atau musibah itu adalah 4 kenikmatan bagi dirinya, iaitu yang pertama, ujian atau musibah tidak dikenakan kepada agama tetapi kepada diriku. Yang kedua, ujian atau musibah datang mengikut kadar kemampuanku. Yang ketiga, nikmat ujian atau musibah itu tidak menghalangku untuk redha dan bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, mengharap pahala di setiap ujian atau musibah yang mendatangiku. Mohon Ustaz jelaskan, syukran. #dia tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Al-Shal atas soalan yang dikemukakan pada pagi ini. Persoalan yang pertama, kita nak melihat tentang kisah-kisah yang berlaku kepada para anbiya dan tokoh-tokoh yang Allah gambarkan tentang hebatnya kesabaran yang ada pada diri mereka di saat ketika mereka menerima ujian. Kisah para anbiya begitu banyak Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut juga sebagai abal anbiya,
daripada Nabi Ibrahim ini lahirnya para nabi yang begitu ramai. Sehingga kan para ulama mengatakan dalam Al-Quran ini kelahiran para anbiya yang paling ramai itu keturunannya adalah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan hanya 8 orang sahaja nabi yang Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan di dalam kalangan zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam. Itu di antara nabi-nabi yang tidak termasuk di dalam keturunan baginda Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan sekadar keturunannya itu lahir daripada kalangan para anbiya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam digelar sebagai ummatan qanitan hanifan, disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ummah, sebagai suatu tokoh dan juga contoh kebaikan yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita pun sebut ketika mengucap tahiyat. Dan begitu juga dia adalah merupakan seorang yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun perasaan ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak ramai di kalangan orang yang mengikuti Nabi Ibrahim untuk menerima dakwah Nabi Ibrahim, termasuklah bapa Nabi Ibrahim yang disebut dengan nama Azar. Dihalau daripada perkampungan tersebut. La illam tantahi lanarjumannakum, disebut oleh Allah dalam surah Ibrahim jika tidak silap. Itu diceritakan kalau kamu tidak mahu berhenti, kami akan rejam kamu, dan kami mengharap agar kamu tinggalkan kami ini dalam tempoh masa yang lama, dan kami pun tidak suka untuk melihat kamu. Nabi Ibrahim tinggalkan bumi ketika itu dan akhirnya bergerak ke bumi Syam. Bukan sekadar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api yang sedang membakar, tapi yakinnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu api bertukar menjadi bardan wa salama, sejuk dan juga selamat ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan ucapan Nabi Ibrahim menyebut kalimah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimah hasbunallahu wa ni'mal wakil itu juga berlaku di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah sebut dalam surah Ali Imran cerita yang berlaku kepada para sahabat ketika ditakut-takutkan oleh kalangan munafikin ketika itu, yang mengatakan musuh Allah ni begitu banyak, kamu tak takutkah dengan musuh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dalam satu ayat yang lain Allah gambarkan kepada mereka itu, mereka minta kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, tolong turunkan bantuan kepada kami. Mata nasrullah? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, bantuan daripada Allah itu hampir, bersabarlah kamu. Itu permintaan daripada mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya yang menambahkan keimanan mereka di antaranya adalah hasil daripada ucapan hasbunallah, memadai bagi kami adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah sebaik-baik wakil dalam kehidupan kami. Justru daripada itu kita ambil kisah tersebut. Kisah seperti mana yang disebutkan oleh Al-Shal berkaitan tentang Sayyidatina Maryam. Daripada ayat ke-16, para muslimin dan penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, baca dalam surah Maryam, daripada ayat ke-16 itu Allah ceritakan tentang kisah Sayyidatina Maryam dituduh sebagai wanita jalang. Bagaimana kalangan golongan kaumnya ketika itu berkata, qalu ya Maryam innaka ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kamu datang melakukan satu perkara yang cukup dosa besar. Ayah dan ibu kamu seorang yang baik, tiba-tiba kamu ini rupanya seorang wanita yang tidak baik perbuatan kamu. Masya Allah, itu di antara ujian yang besar yang berlaku kepada Sayyidatina Maryam. Tapi Sayyidatina Maryam bersabar, dan dikatakan ketika itu, bercakaplah kamu dengan anakku. Dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam berbicara dan memberitahu tentang sucinya ibunya, iaitulah Sayyidatina Maryam alaihissalam. Kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam seperti mana yang saya perkatakan tadi. Subhanallah, banyak kisah-kisah tersebut di dalam Al-Quran. Baca tentang kisah tersebut, insya-Allah akan mengukuhkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kekuatan dan keyakinan dalam hidup ini. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terlepas daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berkaitan tentang ucapan daripada Sayyidina Umar, wallahu a'lam. Saya tidak sempat untuk mencari rujukan berkaitan tentang kata-kata tersebut, tapi tidak mengapa kita melihat antara apa yang disebutkan tadi, ujian ataupun musibah tidak dikenakan kepada agama tetapi kepada diriku. Ini di antara kata-kata daripada Sayyidina Umar. Maknanya ujian itu adalah bukan merupakan ujian kepada agama, tapi ujian hakikatnya Allah menguji itu adalah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, di mana Allah nak melihat sejauh mana kita mampu dan berjaya menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan yang kedua, mengikut kadar kemampuan. Betul, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal, thumma al-amsal.
Sesungguhnya seteruk-teruk ujian itu Allah berikan ujian yang pertama kepada para nabi, dan kemudian mereka yang dekat dari sudut amalan mereka seumpama amalan-amalan nabi, iaitulah para awliya Allah. Ujian yang Allah berikan kepada mereka ujian yang begitu berat. Dan kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan bahawa setiap manusia itu akan diuji ala qadari imani, mengikut kepada kadar iman yang ada pada dirinya. Semakin kuatnya iman pada Allah, semakin kuat ujian daripada Allah. Semakin sedikitnya iman yang ada pada dirinya, sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan mengikut kadar yang ada pada diri mereka. Dan tidak bermakna bila ujian tersebut itu sedikit, maka kita pun kita kata kalau nak dapat sedikit ni jangan buat banyaklah amalan tersebut. Itu bukan begitu konsep kita, sebab kita nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain, setiap kali kita bersabar dalam ujian tersebut, maka semakin meningkat pahala dan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insya-Allah. Lagi kita bersabar, lagi kita bersyukur dengan segala pemberian ujian dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan Allah kurniakan kegembiraan dalam kehidupan kita. Baiklah Ustaz, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik kita sudah pun berada di penghujung Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita dapat kita hayati, amalkan, lalu kita sebarkan kepada sahabat kita yang lain. Baiklah Ustaz dan keluarga besar Tanyalah Ustaz, saya ada terbaca satu hadis yang mana ada 3 orang Bani Israel Ustaz didatangi oleh seorang malaikat, lalu bertanyakan kepada mereka, apa yang kau nak daripada musibah yang menimpa kau ini. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit ulasan tentang hadis ini. Subhanallah. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Da'i Hakim atas mengingatkan saya tentang berkaitan dengan hadis tersebut. Hadis tersebut ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi bila hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, maka hadis itu adalah muttafaqun alaih, hadis yang disepakati akan kesahihan akan hadis tersebut. Kisah ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan di mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang 3 golongan manusia di zaman Bani Israel. Yang pertama disebut dengan nama Aqra, yang kedua disebut dengan A'ma, dan kemudian yang ketiga disebut dengan perkataan golongan Abras, Aqra dan juga A'ma. Abras ini iaitulah seorang yang Allah timpakan dengan penyakit sopak. Yang kedua iaitulah berada dalam keadaan buta, dan kemudian yang ketiga Allah jadikan dia tak ada rambut. Aqra ni orang yang botak, yang dia tak boleh tumbuh rambutnya ketika itu. Allah takdirkan ketika itu Allah nak uji mereka dengan ujian tersebut. Mereka sedih dengan apa yang menimpa tentang hal tersebut, dan akhirnya Allah mengutuskan malaikat untuk bertemu dengannya, bertanya apa masalah yang dihadapi dan apa yang dia mahukan. Dia ditanya, maza tatamanna, apa yang kamu harapkan? Seorang yang berada dalam keadaan Abras tadi, yang berada dalam keadaan dia ditimpa dengan penyakit sopak itu, dia kata kalau boleh Allah hilangkan penyakit sopak yang ada pada diri aku. Dan kemudian yang kedua ditanya, apa yang kamu mahukan? Yang kedua kata, aku buta ni, kalau boleh Allah hilangkan segala penyakit buta yang ada dalam diri aku sehingga aku dapat melihat suasana yang berlaku. Dan kemudian yang ketiga, yang ketika itu dia berada dalam keadaan botak, dia minta kalau boleh Allah tumbuhkan semula dan jadikan wajahnya itu cantik dan juga indah, rambutnya ditumbuhi semula. Subhanallah. Bukan sekadar itu, malaikat kata setelah mereka ini diberikan kesihatan, apa lagi yang kamu mahukan? Yang ketika itu Abras mengatakan, orang yang berada dalam keadaan sopak tadi, dia kata kalau boleh Allah berikan kepada aku itu unta. Maka diberikanlah sejumlah unta kepadanya sehingga dia menjadi seorang yang kaya. Dan kemudian yang kedua, yang Aqra tadi yang tidak ada rambut, apa yang kamu minta? Saya nak minta lembu. Disediakanlah lembu yang begitu banyak, dan akhirnya dia menjadi seorang yang kaya. Dan begitu jugalah yang ketiga, saya nak kambing, dan akhirnya diberikan kambing yang begitu banyak kepada orang buta tadi. Dan pada saat yang serupa, saya cuba untuk meringkaskan dalam hadis tersebut, boleh rujuk dalam hadis itu.
yang kambing tadi pun diberikan, dan sesudah daripada itu malaikat menyerupai dengan wajah orang yang sakit dan orang yang miskin setelah mereka diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat jumpa kepada yang berada dalam keadaan sakit dahulu, dia dah jadi kaya, diminta duit kepadanya, boleh tak bantu saya ini dalam perjalanan untuk menuju bermusafir, paling tidak tolonglah berikan sedikit bantuan kepada saya nak bergerak. Kata daripada si kaya tadi yang berada dalam keadaan kaya, dia kata, minta maaf saya banyak tanggungjawab yang lain, ya. Dan kemudian dia cerita lagi, waktu itu malaikat kata, dalam keadaan dia miskin tadi, malaikat dalam bentuk rupa yang miskin menyatakan, bukankah dahulu kamu adalah merupakan orang yang sakit, kamu tidak kaya? Dan akhirnya dia mengatakan, harta itu adalah harta warisan ayah aku dahulu, ayah aku adalah merupakan seorang yang kaya. Begitulah kata-kata yang serupa pada orang yang dahulunya botak rambutnya dan dielokkan serta menjadi seorang yang kaya, diminta juga tidak diberikan. Sampai kepada seorang yang miskin, pada saat ketika itu para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, si miskin tadi apabila diminta diberikan apa sahaja, ambillah, khuz ma syi'ta wada' ma syi'ta, ambillah apa yang kamu mahukan dan tinggalkan apa yang kamu mahukan untukku. Subhanallah. Pada saat ketika itu malaikat kata, sebenarnya ini adalah merupakan ujian terhadap kamu. Yang miskin tadi, Allah nak tengok sejauh mana dia mampu untuk redha dengan Allah, dan di saat ketika dia kaya, sejauh mana dia mampu untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa yang berlaku? Golongan yang tidak mahu untuk memberikan bantuan tadi, semuanya ditarik balik semula akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sementara yang miskin ataupun sementara yang buta tadi, Allah biarkan kekayaan tersebut atas tanda dan bukti untuk menunjukkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini di antara satu kisah yang cukup menarik yang memberikan kepada kita suatu ingatan, dan dengan sebab itulah juga saya tertarik dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah seorang Aba Ubaidah Al-Jarrah. Waktu itu balik daripada bumi Syam dengan membawa harta yang begitu banyak. Sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan Ansar ketika itu sedang menanti-nantikan mereka di waktu salat subuh selesai, dan akhirnya mereka berpusu-pusu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun mengatakan, atazunnun, saya agak dah kamu semua mengagak tentang harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika itu. Ya, maka mereka kata, ya Rasulullah, kalau boleh mereka dapatlah bahagian-bahagian tersebut. Dan Rasulullah kata, ama ini, sesungguhnya aku ini tidaklah takut, mal faqru ahsya alaikum, tidaklah kemiskinan itu aku takut ke atas kamu, kan tetapi apa yang aku takut kepada kamu itu adalah kekayaan yang sekiranya diberikan dan diserahkan kepada kamu, fatuhlikukum, maka dia akan menghancurkan kehidupan kamu. Subhanallah. Rupa-rupanya nikmat kekayaan, nikmat kebahagiaan itu lebih payah untuk kita syukuri berbanding dengan nikmat kesusahan untuk kita bersabar atas segala ujian daripada Allah. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang soal nikmat sebanyak 138 ayat dengan pelbagai bentuk perkataan, ya, sama ada dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk kata nama. Subhanallah. Beringat-ingat kita dengan nikmat yang Allah berikan agar jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Ustaz, kadang-kadang kita merasakan kita dalam kekayaan, kita tak diuji, sedang kita diuji. Oleh itu, bagi mereka yang dalam kekayaan Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah, gunakan, salurkan kepada ke arah kebaikan. Begitu juga kita yang barangkali mungkin tidak dalam kesenangan, terus sabar dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Baiklah, saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Anna Karnina bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah kesenangan dan kesusahan adalah satu ujian? Adakah bentuk ujian sebagai satu nikmat, terutama ketika pandemik COVID-19 berkaitan sumber rezeki dan diuji dengan jangkitan virus COVID-19? Yang kedua, apakah bentuk doa khusus kepada apabila Allah Subhanahu wa taala beri ujian kepada seseorang supaya menjadi tenang dan redha dengan ujian tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Anna Karnina atas soalan. Baik, terima kasih kepada Anna Karnina atas soalan yang diajukan. Apakah kesenangan dan kesusahan itu adalah merupakan satu ujian? Telah pun saya jawab. Di dalam ayat Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kepada kamu itu dengan kebaikan, dengan keburukan, kesusahan dan juga kesenangan itu sebagai fitnah, ujian terhadap diri kamu itu, dan kamu nanti akan kembali kepada Allah. Mereka yang berjaya menghadapi ujian-ujian tersebut, maka mereka akan berjaya nanti untuk menerima hadiah dan habuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan begitu juga dalam hal tersebut, apa bentuk ujian? Adakah bentuk ujian yang Allah datangkan kepada kita dengan datangnya COVID-19 itu merupakan satu ujian daripada Allah? Jawapannya ya. Allah memberikan ujian pada kita itu sebenarnya
Pertama, Allah nak menilai diri kita ini sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita meyakini tentang soal qada dan qadar daripada Allah. Rukun iman kita dah belajar dah, ada 6 rukun iman. Tetapi kita terlupa qada dan qadar itu adalah suatu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, kami sebenarnya yang mengagih-agihkan akan rezeki, rahmat-rahmat kami, berarti rezeki-rezeki daripada Allah di antara manusia dalam kehidupan mereka di dunia. Tapi kadang-kadang kita lupa tentang hal tersebut. Allah ingatkan kita dengan mendatangkan hal tersebut untuk meletakkan keyakinan kita kepada Allah. Saya teringat semasa saya membawa mungkin sebagai satu cerita yang menarik dalam urusan saya untuk menyelesaikan jenazah-jenazah COVID-19 ini. Jadi ada salah satu sebuah keluarga yang ketika itu saya bawalah akan anaknya ketika itu kerana dia nak turut serta bersama untuk mengkebumikan akan ayahnya. Saya tanya, kerja apa? Ustaz, sekarang ni saya kerja Grab, Ustaz. Saya tunggu orang datang, ada buat tempahan-tempahan, saya akan hantar dan sebagainya. Kata, memang dulu kerja begitukah? Jawapan daripadanya, Ustaz, sebenarnya dulu saya kerja sebagai pilot. Allahu Akbar. Kerja yang begitu besar sekali. Dia kata dulu semasa ada kewangan tersebut, saya Alhamdulillah rasa walaupun isteri tak bekerja, tapi saya boleh bantu ataupun saya boleh menyara kehidupan keluarga tersebut dalam keadaan baik dan bagus. Tiba-tiba berlaku COVID. Ketika itu dia kata hidupnya ketika permulaan berlaku COVID tersebut, saya mula untuk dicutikan. Ya, dalam tempoh masa yang lama, dah setahun lebih dah saya berada dalam keadaan demikian, tidak bekerja. Jadi cuti tak apa satu hal, tapi tanpa gaji. Gaji tidak diberikan. Memang ketika itu terkenang macam mana nak bayar kenderaan, macam mana nak bayar sewa rumah, bagaimana nak menyara kehidupan anak-anak ketika itu. Dan akhirnya menyebabkan dia tidak mampu untuk tidur malam. Malam tak boleh nak tidur memikirkan tentang soal tersebut. Dan waktu itu Allah bagi kesedaran kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam mula bangkit waktu malam untuk berqiyamul lail. Subhanallah. Di waktu malamnya dia kata dia merayu kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah waktu sekarang ini Allah berikan kepada saya satu nikmat ketenangan dalam hidup yang meletakkan diri saya yakin rezeki itu datang daripada Allah. Dan apa yang berlaku dalam hidupnya sebagai satu peringatan kepada saya juga, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Dia kata tanpa diduga ketika itu ada orang yang telah pun membayarkan kenderaan ataupun keretanya, ada orang yang telah pun membayar hutang-hutang berkaitan dengan rumahnya dan sebagainya, sehinggalah saat ini dia masih lagi mampu untuk meneruskan kerja sebagai Grab tadi itu. Maknanya dia alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab itulah kita nak letakkan ujian ini, kalau kita yakin pada Allah, Allah berikan rezeki pada kita, insya-Allah kita akan menjadi seumpama seekor burung yang disebut oleh Nabi SAW, lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana. Kalaulah kamu benar-benar berserah diri dan bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu seumpama seekor burung. Di waktu pagi dia tidak pernah memikirkan di tempat mana yang dia nak tuju, pejabat ke ataupun di mana, tak pernah memikirkan soal tersebut. Dalam keadaan perutnya kosong, tapi ketika dia kembali semula pergi ke sangkarnya waktu itu bersama dengan anaknya, dia membawa rezeki yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenyang, malah dia mampu untuk memberikan makanan dan sarapan kepada anak-anaknya ketika itu. Subhanallah, begitulah yang Allah nak minta pada kita, meletakkan tawakal kita setelah kita berusaha, serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh saya simpulkan, setiap ujian itu pasti akan dikenakan kepada setiap manusia dan ujian itu pasti mengikut kemampuan kita. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit doa ringkas sebagai penutup program kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Buat anda keluarga besar Tanya Ustaz, teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari untuk topik yakin dan syak bersama dengan guru kita iaitu Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunuh, bermula 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, hujan turun banyak petir, air terkumpul dalam sumur. Nikmat hidup selalu hadir bagi mereka yang bersyukur. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.